Tak tahan difitnah, Muhyiddin mengamuk di Parlimen. Hamzah gagal ujian dari Agong. Isu lantikan anak, Muhyiddin serang Anwar di Parlimen. Terima dana 300 juta ringgit, Muhyiddin bakal dipanggil SPRM. Saya nak sebutkan juga, ada tuduhan-tuduhan yang saya mengambil wang. Satu sen wallahi pun tak ada. Ini yang disebut 600 bilion kali 530 bilion tu ialah apa disebutkan pakej rancangan. Menteri Ekonomi pun tahu. Menteri Kewangan pun tahu. Perdana Menteri. Bukan untuk kita rakyat dapat kontrak. Nak kata bodoh, bodoh juga. Kenapa buat begitu? Tak betul. It is not fair. And you think you can last forever? Tapi jangan fikir yang Amat Berhormat Tan Bun akan kekal abadi untuk selama-lamanya. Rakyat akan bertindak balas kepada Kerajaan Perpaduan Pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekiranya aktiviti mencipta pelbagai tuduhan terhadap Perikatan Nasional tidak dihentikan segera. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata perkara itu akan berlaku pada pilihan raya negeri di 6 negeri sekaligus, menyaksikan Perikatan Nasional merampas 6 negeri berkenaan. Ke-6 negeri yang akan mengadakan PRN adalah Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Negeri Sembilan. Sekarang ini kalau boleh dihitamkan muka saya dan semua pemimpin Perikatan Nasional ini, kata kita ini perompak dan lanun supaya rakyat tak sokong kita. Tapi saya percaya gelombang Perikatan Nasional yang sudah pun kita lihat pada PRU lalu akan terus melanda negara ini dan 6 buah negeri ini akan tarah. There will be backlash atau akan ada tindak balas. Saya bagi amaran, jangan main-main dengan sentimen rakyat. Bukan kami di sini sahaja. Rakyat berjuta-juta di luar sana melihat telatah kerajaan, pimpinan yang ada pada hari ini bersikap dengan niat jahat. Hanya ini yang saya cakap, ini tidak adil. Kamu fikir boleh bertahan selama-lamanya? Soal Muhyiddin dalam sesi perbahasan usul menjunjung kasih dan perbahasan titah diraja di Dewan Rakyat. Beliau yang juga ahli Parlimen Pago berkata, tuduhan dibuat Anwar kononnya berlaku penyelewengan dana semasa beliau menjadi Perdana Menteri hanya ciptaan demi menghasut rakyat membenci Perikatan Nasional. Mengulas lanjut, Muhyiddin turut mendakwa pentadbiran kerajaan hari ini nampak berniat jahat dengan membuat tuduhan yang tidak berlaku. Kononnya berlaku pelbagai penyelewengan semasa beliau menjadi Perdana Menteri. Saya perhatikan kepimpinan kerajaan hari ini cenderung untuk mengambil tindakan-tindakan berbentuk dengan izin, witch hunting atau mencari kesalahan kerajaan dahulu yang sebenarnya tidak wujud, katanya lagi. Lim Kit Siang mendakwa Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin gagal dalam ujian jadi Pertuan Agong yang menzahirkan harapannya untuk melihat politik negara stabil dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menurut veteran DAP itu, Hamzah sekurang-kurangnya patut memberikan penegasan jelas bahawa Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri terakhir yang mengangkat sumpah jawatan di hadapan Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah sebelum penggal pemerintahan baginda berakhir pada Januari 2024. Ia memandangkan baginda sudah pun dicatatkan dalam sejarah sebagai mempunyai 4 orang Perdana Menteri sepanjang tempoh pemerintahannya. Selain daripada Agong ke-16, tidak ada mana-mana jadi Pertuan Agong lain yang perlu bekerja dengan lebih daripada 2 orang Perdana Menteri. Adakah akan ada Perdana Menteri ke-5 untuk jadi Pertuan Agong ke-16 sebelum tamat penggal pemerintahan baginda pada tahun hadapan? Soalnya dalam kenyataan media. Lim berkata demikian sebagai merujuk ucapan Hamzah ketika perbahasan titah diraja pada persidangan Dewan Rakyat sebelum ini. Terdahulu Al-Sultan Abdullah menzahirkan harapan agar Anwar merupakan Perdana Menteri yang terakhir sebelum baginda mengakhiri tempoh khidmat tahun hadapan. Berucap di istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 sebelum ini, baginda sempat menyurut kemelut politik yang berlaku sepanjang pemerintahannya. Kemelut itu titah baginda menyaksikan negara ini mendapat 4 Perdana Menteri yang berbeza. Secara ikhlas, beta berharap Perdana Menteri ke-10 adalah yang terakhir buat beta sebelum beta berangkat pulang ke negeri beta, Pahang Darul Makmur. Titah baginda disambut dengan ketawa sebahagian daripada ahli Parlimen. Agong juga menyatakan harapan agar semua pihak dapat menerima keputusan PRU lalu dengan hati terbuka. Untuk rekod, Malaysia mencatat sejarah tersendiri apabila kerajaan yang mendapat mandat rakyat melalui PRU ke-14 pada 2018 dijatuhkan melalui gerakan dibuat sekumpulan ahli Parlimen termasuk dari parti pemerintah. Selepas berlakunya langkah syaratan pada akhir Februari 2020, politik terus dibayangi ketidaktentuan sehinggalah Parlimen dibubarkan pada Oktober tahun lalu. Lim yang juga bekas pengerusi DAP berkata, perkara paling besar dapat dibuat oleh Hamzah sebagai pemimpin pembangkang ialah dengan memberikan jaminan di Parlimen bahawa tidak akan ada pertukaran Perdana Menteri untuk 5 tahun akan datang.
Bagaimanapun tegasnya, Setiausaha Agung Perikatan Nasional itu gagal untuk melepasi ujian besar atau kecil daripada Agung. Sebaliknya hanya dapat memberikan kenyataan sama-sama mengenai peranan pembangkang sebagai mekanisme semak dan imbang. Namun perkara ini boleh difahami memandangkan Hamzah tidak memegang kuasa sebenar dalam Perikatan Nasional. Sebaliknya, ia ada pada Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Buat pertama kali dalam sejarah Malaysia, kita ada ketua pembangkang yang lemah di Parlimen. Hamzah patut merujuk kepada Muhyiddin dan Abdul Hadi untuk mendapatkan persetujuan mereka bagi melepasi ujian yang diberikan oleh Agung, katanya. Misalnya tiba-tiba ada dasar menteri-menteri boleh lantik anak beranak sebagai pegawai. Walaupun tidak mengambil gaji. Pelantikan ini tuan betul pun kita tahu menimbulkan pencanggahan kepentingan ataupun dengan izin conflict of interest yang berbau nepotisme. Yang itu dikatakan oleh PHRD ditentang. Tapi hari ini sudah jadi dasar. Wajarkah begitu? Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin membidas tindakan Perdana Menteri melantik anak sebagai pegawainya. Berhentilah bermain politik dan membuat keputusan-keputusan cakap tak serupa bikin. Misalnya, tiba-tiba ada dasar menteri-menteri boleh lantik anak beranak sebagai pegawai walaupun tidak mengambil gaji. Pelantikan ini boleh menimbulkan pencanggahan kepentingan atau dengan izin conflict of interest dan berbau nepotisme. Katanya semasa ucapan sesi perbahasan usul menjunjung kasih dan perbahasan titah diraja di Dewan Rakyat. Ucapan itu dipercayai merujuk kepada pelantikan Nurul Izzah sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan kepada bapanya, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas pengurusi Perikatan Nasional itu lagi, pelantikan itu langsung tiada kaitan dengan keperluan rakyat yang mendesak ketika ini. Rakyat bukan nak lihat anak menteri, anak Perdana Menteri memegang jawatan dalam kerajaan. Mereka nak lihat menteri dan Perdana Menteri buat kerja untuk rakyat, katanya lagi. Dalam pada itu, Muhyiddin menempelak tindakan itu dengan mempersoalkan kelayakan Nurul Izzah. Apa pengalaman dia? Tidak tahu apa-apa pun, katanya lagi. Ketika Muhyiddin meneruskan sesi perbahasan, beliau turut dihujani dakwaan dirinya terlibat dalam pemberian kontrak Sistem Imigresen Bersepadu Nasional NIISE kepada Iris Corporation Berhad yang dikaitkan dengan menantunya. Muhyiddin berkata, pihaknya akan mengemukakan tindakan undang-undang. Itu adalah satu fitnah dan pembohongan, tegasnya. Pertanyaan itu disuarakan Ko Poi Tiong, Pakatan Harapan Kota Melaka, yang bertanya sama ada Muhyiddin akan mengambil tindakan terhadap tuduhan tersebut. Muhyiddin berkata, kita akan ambil tindakan yang sewajarnya. Itu fitnah, bohong. Dalam pada itu, Muhyiddin berharap Kerajaan Perpaduan menghentikan aktiviti witch hunt terhadap pembangkang, melemparkan tuduhan yang bukan-bukan. Kononnya saya seleweng RM600 bilion, kemudian turun nilainya kepada RM92.5 bilion, kemudian turun lagi kepada RM4 bilion hingga RM5 bilion, yang terakhir RM300 juta. Apa ini? Angka yang berubah-ubah ini keluar dari mulut Perdana Menteri sendiri. Seolah-olah Perdana Menteri pun tidak pasti apa yang dia tuduh. Kalau tidak pasti, jangan tuduh sebarangan. Saya belum nak ambil tindakan undang-undang. Kasihan kepada Perdana Menteri baru. Bagi dia peluang dulu, katanya lagi. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dilapor akan memanggil Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berhubung siasatan terhadap kedudukan keuangan parti itu. Menurut laporan New Straits Times, pengurusi Perikatan Nasional yang juga bekas Perdana Menteri itu akan dipanggil dalam masa terdekat. Muhyiddin akan dipanggil bagi dirakam kenyataan mengenai dakwaan RM300 juta yang diterima parti terbabit sebagai dana politik daripada kontraktor yang dianugerahkan projek ketika pentadbirannya, katanya. Menurutnya, beberapa pemimpin Bersatu juga sudah dipanggil untuk memberi keterangan termasuk bendahari parti itu. Sumber berkenaan turut mengesahkan SPRM telah membekukan 2 akaun bilik Bersatu yang berbaki RM40 juta. Hasil pemeriksaan menunjukkan semua penyumbang kepada parti terbabit adalah kontraktor yang menerima kontrak kerajaan ketika pentadbiran Muhyiddin, katanya. Dilaporkan kontraktor terbabit dikenal pasti selepas SPRM menyiasat beberapa akaun bilik Bersatu yang dibekukan hujung bulan lalu. Bersatu sebelum ini dilapor menerima hingga RM300 juta daripada kontraktor berkenaan sebagai dana politik susulan persetujuan dibuat dengan beberapa pemimpin parti. Difahamkan lebih 15 individu termasuk pemimpin parti itu dan pihak kontraktor sudah dipanggil SPRM untuk dirakamkan kenyataan. Sebelum itu, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Dr. Muhammad Faiz Naaman berkata, SPRM sudah membekukan beberapa akaun milik parti itu. Katanya pembekuan akaun itu ada kaitan dengan siasatan SPRM terhadap dana kerajaan berjumlah RM92.5 bilion yang didakwa diseleweng oleh Kerajaan Perikatan Nasional ketika melaksanakan pelbagai pakej rangsangan ketika pandemik COVID-19.